Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih sekali lagi daripada kami pihak Sekolah Malaysia kerana anda memilih untuk bersama-sama dengan kami pada malam ni, walaupun kita kata baru nak start hujung minggu kan. Um, apa dia jadi pada malam ni kami bawa perkongsian lah secara percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan tajuk AI tools at a glance for educators. So sebenarnya kita nak cover macam mana sebenarnya sebagai educators, what are the AI tools yang kita dapat manfaatkan untuk sesi untuk kita punya teaching and learning ke, ataupun kita nak buat action research ke, ataupun kita nak buat nak meningkatkan produktiviti kita ke. So pada malam ni sebab dia perkataan dia at a glance, jadi kita tak akan go to the details lah of each tool tu, tapi apa yang akan berlaku pada malam ni, saya dan kita ada Cik Don, okey, kita ada Don dan kita ada juga Prof Karim. Prof Karim tu saya bagi yang last kali sebab Prof Karim dia kata dia baru sampai. Dia alhamdulillah ini dia ada workshop, dia ada bengkel dekat KL, dekat Cyberjaya, Prof. Jadi baru nak makan semua, tak apa, kita bagi peluang dia lah. So kami bertiga pada malam ni kami akan berkongsikan beberapa tool lah. Contohnya malam ni saya akan cover tool-tool yang berkaitan dengan text to text punya apps ataupun tool. Some of the tool yang akan saya berkongsi ni mungkin ada yang dah familiar, mungkin ada yang dah guna, but I just want to share lah. Mungkin ada juga yang baru first time nak guna dan sebagainya. Dan Don pula sebagai seorang Canva verified expert, jadi dia akan share macam mana sebenarnya function AI dalam Canva yang boleh digunakan, okey. Dan juga dia akan cover tool seperti Midjourney, okey. So saya hari ni sekejap lagi saya nak cover macam ChatGPT Plus, okey, nak menggunakan function code interpreter. Yang kedua saya akan tengok Gamma app, dan yang ketiga ialah Harpa. So kita nak tengok tiga aspek ni lah, tiga tools ni. Nanti Don pula akan cover Canva AI, okey, dan juga Midjourney, dan Prof Karim akan cover sesuatu yang kami tak cover. So yang itu yang suspend. Jadi kita kena tengok apa benda yang Prof Karim akan kongsikan pada seterusnya lah kan, pada sesi yang last kali. So kena tunggu. Okey, so, setiap orang kami insyaAllah kami akan spend cuma masa dalam 30 minit je lah. Jadi sambil menyambil tu boleh juga tanya soalan. Saya juga akan buka dekat Facebook. Kalau contohnya ada soalan di sana, saya akan cuba tengok juga. If in case ada soalan. Okay. Right. Okay, so let me start first. Jadi saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, untuk apps yang kita nak kongsikan pada malam ni ialah apps Gamma app. Siapa yang pernah pakai dah Gamma app? Okay. Dia punya seperti mana dekat chat tu, saya dah type dah Gamma app Jadi let me share the screen to every one of you. Okay. Welcome. Okay. So kepada yang masih belum mencuba lagi dengan Gamma app, saya nak memang syorkan lah kita boleh guna Gamma app ni. So Gamma app ni, apa yang best dengan Gamma app ni? Okay. Mana pergi tadi? Buka dosen pula di sini. Okay. So apa yang menarik dengan Gamma app ni? Dia sebenarnya kita bagi prompt kat dia dan dia boleh bantu kita create slides ataupun websites, okay, ataupun report contohnya. Yang tu kita boleh buat dengan beberapa prompt sahaja. Yang tu yang sangat-sangat menarik dengan Gamma app ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan first time nak guna, so saya rekomenkan kita boleh login je. Contohnya kat sini saya akan login dengan saya punya details.
Okay. So now saya dah login, saya dah masuk. Jadi kita akan dapat dashboard yang macam ni lah. Okay. Kepada yang belum tak tahu macam mana nak sign up, saya bagi link saya lah, refer link kan. Okay. So boleh klik link kat situ, nanti boleh sign up lah. Okay. So apa yang berlaku, kita akan ada dashboard yang sebegini dan kita boleh just kata kita create new AI. Okay. Dan lepas tu kita ada sama ada function dia sama ada generate ataupun text transform lah. Maksudnya kita dah ada information yang asal, kita ada some text dan kita nak paraphrase ke, kita nak ubah dia jadi slide ke dan sebagainya, kita boleh guna text transform. Okay. Kita dah ada contohnya kita ada daripada words, kita copy daripada words tu dan kita letak dekat text transform dan kita boleh transformkan dia dalam bentuk slide. Ataupun sebenarnya kita memang tak ada langsung nota dan kita boleh create daripada awal, iaitu kita guna generate function lah. So setiap satu dia, kita bila kita bagi satu arahan, dia akan use up our dia akan use up our credit lah dia panggil kan. Okay. Don, boleh tolong copy link tu tak? Share dekat Facebook. Okay, thank you. So kita ambil contohnya kalau kita generate, saya tekan generate. Okay. Dan saya boleh create sama ada kita nak create presentation, document ataupun web page kan. So as simple as sebenarnya kita nak buat presentation tentang satu topik yang saya tengah ajar sekarang ni. Saya ajar tajuk innovation management dan saya sebenarnya nak buat slide berkenaan dengan design thinking. Okay, so saya boleh cakap kat dia kita boleh kita type kat sini design thinking saya nak kita type design thinking. Okay, kita bagi prompt kat dia slides. Okay, slide on design thinking. Kita masukkan introduction, history. Okay, lepas tu saya nak proses. Okay, and case studies. Okay. So saya nak benda ni yang appear dalam saya punya slide lah. So apa yang seterusnya saya buat ialah saya cuma generate. Okay. So lepas tu dia akan bagi outline kat kita dan kita boleh alter lah outline ni sama ada kita suka ataupun tak ataupun kita rasa kita nak proceed je. Okay. So dia bagi 3. Introduction to design thinking, history, the 5 stages of design thinking process, case study 2, case study 3, conclusion and future of design thinking. Okay, terus kita generate, continue. Okay, and then lepas tu dia bagi some kind of team preview lah. Sama ada kita nak team preview ni kita nak pilih sendiri ataupun sebenarnya dia boleh pilihkan untuk kita pun boleh juga. Kita boleh pilih team dia macam mana kan, color apa yang kita nak lah untuk kita punya slide tadi kan. Oatmeal ke, atmosphere ke, title ke apa semua. Kalau kita rasa macam nak suruh dia buat sendiri, kita kata surprise me je lah. So I just click here, surprise me. Okay. Okay, continue. So saya pun dah kata nak tema yang macam tu. Dan apa yang berlaku ialah dia terus type apa benda yang kita nak lah. So dia keluar lah, design thinking, a creative problem solving approach, introduction to design thinking. Lepas tu dia bagi dia punya flow dia, and then history of design thinking. Dia akan tuliskan. Ini dia cerita sikit lah siapa yang buat design thinking, apa yang dan bagaimana proses dia semua. So dia ada proses dia, 5 stages and so on. Okay, and then lepas tu kita masuk, dia bagi case study. Yang ini free. First sign up kita akan dapat dalam, tak salah saya, 200 kredit. Lepas tu kalau nak kredit banyak-banyak, refer kat orang. Saya so far saya tak subscribe, saya refer kat orang tu yang kredit ribu-ribu. Okay.
tapi kita boleh kita boleh refer ke orang je dan kita akan dapat kredit. Contohnya macam cikgu Janiza bagi je dekat cikgu Amaris M. 400 kredit, betul. Setiap kali kita sign up referral link, macam mana dapat kredit tu ya, refer macam mana. Okey. Yes, 400 kredit as a starting. Lepas tu setiap kali kita refer pada orang, kita akan dapat 200 kredit. Tu yang banyak tu kan. So macam mana nak refer? Kejap lagi saya share. So sekarang ni kita dah ada slide yang macam ni. Okay. So apa yang berlaku ialah kita boleh, sebenarnya sama ada kita boleh terus present dan kita terus present button. Okay. Dan lepas tu kita adalah kita punya slide dah ready, kita boleh terus present kat orang, ataupun sebenarnya kita boleh juga ambil slide kita ni, okay, dan kita boleh download sebenarnya, okay, kita boleh export. So sama ada kita invite others untuk join sekali, okay, ataupun kita boleh share publicly, which is everybody can get public access, and then ataupun kita boleh export, okay. So kita boleh export dalam bentuk PDF ataupun kita boleh export dalam bentuk PowerPoint lah. Okay. So apa beza yang ini dengan ChatGPT? ChatGPT dia just conversation punya platform je. Yang ini ialah kita nak ready made slide, nak ready made website dan sebagainya. So this is another apps lah sebenarnya kita boleh pakai kalau nak memudahkan kita nak buat content, especially untuk teaching and learning kan. Kita just type prompt saja dan kita boleh dapat some contents lah. Okay. Bahasa Melayu boleh ke? Boleh try. Saya tak pernah try lagi bahasa Melayu, tapi saya rasa boleh. Sebenarnya boleh. Boleh try. And then once kita boleh export ataupun kita boleh embed. Maksudnya embed ni kita boleh masukkan dalam website kita dan sebagainya kan. So that's what we can do lah. And then contohnya kalau kita nak export kepada PDF, so let's say I want to export dalam PDF. Ya, dia ala-ala AI tool macam dalam Canva, betul. Ada alternatif. So saya share lah benda yang selain benda Canva kan. Kejap lagi Canva Verified Expert yang akan share pasal Canva. Saya tak payah share pasal Canva. Okay. So kita export ni, PDF ni. Okay. Dan dia akan inform, is the content reliable? It is our task to check. Okay. Maksudnya kita tak boleh lah simply macam tengok dia macam tu je. Kita sendiri yang sepatutnya itu tanggungjawab kita lah. Kita tak boleh depend kepada robot to check their own content. It is actually our own responsibility. Okay. Can we have references or citation? Saya tak yakin untuk gambar app ni. Mungkin tak. Ini mungkin kita kena buat sendiri untuk cari reference or citation lah. Tapi untuk sekadar buat slides, it's possible. Okay. Sambil dengar-dengar ni saya dah produce slide. Alhamdulillah. Okay. Ready. So sekarang saya rasa dia tengah generated. It is safe to close the share panel. Okay. So kita done. Dan dia tengah generate lah. Dia tengah exportkan dalam bentuk dia bagi kat kita dalam bentuk PDF lah. Nanti dia akan dapat lah. Okay. So that is actually somehow how we can use gamma lah for this. And yang tadi mungkin akan tertanya macam mana sebenarnya kita nak dapatkan kredit untuk refer pada orang lain. So kita akan nampak belah tepi ni ada keluar kredit kan. So saya dah kat sini dah 5,000 kredit dah kat sini. Boleh buat banyak lagi bahan. So what we can do is kita boleh cakap earn more credit by referring to a friend. Okay. Saya ulang balik Kita klik balik dekat sini, dekat bahagian kredit ni. Lepas tu kita akan refer to a friend. Okay. And then kita boleh copy referral link. Kita klik copy referral link je. Lepas tu kita share lah. Share dekat sambil-sambil kongsikan pasal gamma dekat social media dan sebagainya kan. Kongsilah link referral tu. Macam saya kongsi sekarang. Macam itulah. Dengan cara itulah kaya kredit. Alhamdulillah kaya kredit kan. So tak payah beli ni dah kan. Banyak online. Dia kata jangan kalau jual MLM ni laku ni. Alright. So itu salah satu cara kita boleh gunalah dalam untuk gunakan gamma app ni dan juga untuk dapatkan referral lah. And then kita boleh keep
on doing that. Dari segi ni kita boleh create lagi. Contohnya kita nak text transform. Okay. So text transform ni ialah kita di mana kita boleh masukkan konten kita. Okay. And then lepas tu kita ada konten, kita masukkan dekat sini. Ada expired by month ke kredit tu. Saya rasa macam tak ada. Tak perasan. Rasa macam tak ada. Kita boleh, so far tak adalah expiry apa-apa lagi. Ataupun mungkin terlalu banyak sangat saya punya kredit tak perasan kan. Tapi rasanya tak ada. So far nampak macam tak ada. Betul Prof. Kredit tak expire. Thank you Prof. And then apa yang kita boleh buat satu lagi, text transform ni, also what we can do, kita boleh masukkan konten-konten kita dalam ni. Contohnya kita ada write up dan kita nak bagi instruction supaya write up kita tu kita boleh ubah tone dia. Contohnya sebelum ni tone dia nampak kaku, nampak keras. Kita nak minta dia buat macam a bit more casual, a bit more stylish, a bit more witty, a bit more kata apa peaceful ke contohnya, dan kita boleh bagi instructions begitu. Lepas tu kita boleh pilih format dia pula, sama ada kita nak buat dalam presentation slide, kita nak buat dalam dokumen, ataupun kita nak buat web page. Dia ni for existing one lah. Contohnya kalau kita ada existing punya text lah yang kita boleh masukkan kat sini. So that is somehow how also we can use gambar ni lah. Jadi kalau sebelum-sebelum ni kita mungkin ada some kind of document yang kita rasa macam tak cantik dan sebagainya, kita boleh masukkan guna text transform ni. So that is actually one of the option dalam penggunaan gambar ni lah. Okay. Alright. So that is about gambar. Saya dah ambil masa lebih kurang dalam 15 minit, hampir 20 minit sudah. Okay. Jadi saya nak proceed pula kepada tool yang seterusnya. Ini at a glance kan, maksudnya kita tak go into the detail lah, into the depth of it. Kita go on the surface dan at least kita tahu ada tool apa yang kita boleh explore nanti . Second tool yang saya nak bawa pada tuan-tuan dan puan-puan ialah what we call as ChatGPT. Kita nak pergi kat ChatGPT, akan tetapi kita nak guna ChatGPT Plus. Okay? Kenapa kita nak guna ChatGPT Plus? Sebab dalam ChatGPT Plus ada satu function yang sangat power, okay, yang dipanggil sebagai bila dalam ChatGPT Plus kita subscribe, kita akan ada GPT 3.5 dan GPT-4. Okay? Jadi bila kita pakai ChatGPT Plus, kita boleh guna satu function yang dipanggil sebagai code interpreter. So malam ni saya nak share pasal code interpreter. Okay Prof. Nanti Prof bagi tips untuk dapatkan hasil terbaik dengan gambar. InsyaAllah kalau sempat . So apa yang berlaku bila kita pakai ChatGPT code interpreter ni, yang first thing first, kalau yang siapa subscribe kepada ChatGPT Plus, pastikan pergi kat settings dan beta ni, and then click on beta features, make sure code interpreter ni hijau. Okay, make sure code interpreter ni hijau, barulah dia akan munculkan dekat sini lah, akan muncul GPT-4, kita boleh enable code interpreter. So apa yang best dengan code interpreter ni ialah kita boleh upload apa-apa dokumen. Contohnya kita boleh upload dokumen CSV untuk dia buat graph, kita boleh upload gambar contohnya untuk dia buat modification pada gambar tu, kita boleh upload teks. Yes, kalau nak guna ChatGPT 4 kena bayar $20 sebulan. $20 sebulan, maksudnya lebih kurang dalam RM96 sekarang kot, macam itulah. RM90 sebulan, macam itulah. So apa yang kita kena buat ialah kita kena upload the file. Okay, contohnya saya ada satu gambar. Recently saya ada gambar ni, saya nak gambar saya dengan anak saya nak masukkan kat sini. Okay, saya terus upload, dropkan gambar tu, and then dia terus gambar ni dia dah upload kat sini. So saya sekarang saya kata nak gambar tu saya nak tukar black and white. Change the photo into black and white. So apa yang dia buat, dia guna Python kat sini, programming Python. So dia tengah retrieve balik gambar tu, dia nak upload balik, lepas tu dan dia akan tengok gambar tu dan dia akan tukar balik gambar tu dalam black and white. So sekarang kejap lagi dia akan keluar gambar asal lah.
Nampak? So dia terus buat, ini gambar original. Saya dengan anak saya depan masjid Omar Ali Saifuddin ni dekat Brunei ni. And then dia terus tukar kepada black and white. Another option yang kita boleh, kita boleh continue converse dengan gambar ni. Kita boleh cakap kat dia, saya kata crop the original image, okay, into octagonal size. Okay, itu saya cakap kat dia. So itu adalah satu arahan lagi yang kita boleh. Jadi okay, so kita bagi arahan juga, kita boleh sebenarnya boleh crop image ni, okay, untuk kita dapatkan dalam bentuk yang kita nak, contohnya kan. Boleh Cik Irwan, kita nak subscribe bila nak guna saja boleh, lepas tu kita unsubscribe. Tapi kadang-kadang tengok dia tak jadi macam bentuk yang kita nak kan. So that's why we need to, kata apa, yang ni bukan shape yang kita nak. Sometimes arahan yang kita bagi tu dia tak menjadi juga, jadi kita kena refine further lah. Okay lah, instead of octagonal, make it hexagon size. Okay, instead of octagonal, crop the original picture to hexagon size. Ada yang tanya, kalau nak remove background, nak touch up facial, saya dah try remove background tapi dia macam tak berapa nak cantik sangat, so kita better pakai background remove BG lah. Saya dah try tadi, dia tak berapa nak, mungkin gambar ni pun dia tak berapa nak, dia tak boleh nak kontras sangat, jadi dia tak boleh nak remove that background. Boleh bagi arahan, lepas tu okay, ni hexagonal crop image. Tapi gambar saya crop lah. Okay, so kita dapatlah gambar macam ni, dia akan bagi dalam bentuk hexagonal. Okay, so itu ada arahan yang kita bagi, ataupun kita kata beautify, kita boleh bagi arahan beautify the original picture. Tak tahulah, saya tak pernah try lagi, tapi kita boleh try. Saya rasa mungkin boleh jadi. So dia kata beautifying an image can be subjective and may include various adjustments such as enhancing contrast, brightness, saturation and so on. For a general beautification, I'll apply some enhancement to the original image to improve its appearance. Let's see how it looks. Okay. So dia akan tolong buat lah. Kita tengoklah macam mana. Boleh dapat ke tak beautify image ke lagi buruk. Apa yang berlaku kat sini ialah this is a tool that can help us to do many things, tapi tak semestinya kita boleh trust fully lah on it kan. Jangan trust fully on it. Sometimes kita punya arahan pun sangat-sangat membantulah. Okay, I think sekarang kalau tengok sebelum dia loading habis, nampak ada perubahan dari segi color, tone dia, brightness dia, and it looks like a better picture, right? Yep. So you can just beautify your picture. Ada gambar apa-apa, malas nak ubah apa manual ke apa semua, kita bagi arahan kat dia, beautify the picture je lah. So kita boleh dapat a beautified version of the picture. Muka saya lagi glowing. So kita just macam boleh save, and then kita boleh save image lah. Okay, save image as, dan kita boleh dapat. Okay, but not only that, that's not only the thing that I would like to show with code interpreter ni. Sebenarnya code interpreter ni banyak lagi function yang saya dah ada explore juga macam-macam, dan saya rasa macam best. Okay, let me check kejap. Ada satu lagi file yang saya nak cuba masukkan. Okay, alright. So sekarang ni saya ada satu file CSV .csv yang saya masukkan dekat sini. So file CSV ni, can the picture enhanced or edited from this app can be used for publication.
tak ada isu, boleh. Boleh je sebab benda ni dia bukan datang, dia is a original work sebenarnya. Okay, dia cuma original work yang datang daripada AI. Dia bukan datang daripada orang lain. So kita boleh gunakan arahan ni. Kat mana yang code interpreter tu Dr. Prompt kita ke? Kat bawah ni. Kalau perasan ada plus button kat sini. Okay. Yang ini kita boleh upload file. So sekarang apa yang berlaku? Saya upload file survey2.csv ni. Okay. So another one file yang CSV version. So saya nak minta dia analyze this file. Saya cakap macam tu je. So kita bagi satu file daripada dia dalam bentuk CSV. So dia lagi prefer sebenarnya CSV better than daripada XLS kan sebab dia Python, so it works better with CSV. So kita boleh upload CSV. Jadi kita kata summary statistics, data visualization, data cleaning, custom analysis. So dia kata nak bagi what kind of analysis would you like to do? Okay, so kita cakap kat dia lah number 1. Summary statistics. Okay. Tak boleh. Tak boleh normal ChatGPT tak boleh analyze CSV file. CSV file ni kita boleh upload kalau kita guna code interpreter dalam ChatGPT Plus saja. Normal ChatGPT wouldn't do it. Okay. So sekarang ni apa yang berlaku, saya dah uploadkan CSV file. So apa yang dia dah buat ialah dia tengah buat analisis dan dia akan bagi some kind of summary statistics lah for this data set. Alright. And then dia bagi some information yang dia dah analyze daripada file ni lah. So this is what they got lah. Okay. Okay. Saya tanya dia balik what are the suitable info from this file can be converted into charts. What kind of charts? Boleh build chart, table, boleh sangat. Ni saya nak tunjuk ni. So sekarang dia bagi suggestion, dia based on the data yang ada dalam survey responses tu, dia boleh bagi apa type of chart yang kita boleh guna. And then setiap satu information tu dia boleh bagi tahu chart apa yang kita boleh pakai. Okay? Chart apa kita boleh pakai, platform, correlation between question, okay, heat map or scatter plot matrix and so on. Dia boleh bagi itu. Okay. I want to create a heat map. Okay. Based on item 5. So dia kata nak visualize the correlations between each of the survey question tu. So dia nak create heat map lah on this method. So this is one of the way yang kita boleh buat dan memang so far dia akan okay. So dia kata correlation heat map between soalan tu dengan soalan-soalan lain. Nampak tak? So sekarang ni kalau kita tengok kat sini soalan Q1 dia ada strong relationship dengan soalan Q2 tapi dia punya relationship dengan soalan yang Q26 dah tak berapa nak dia tak berapa nak strong sangat lah sebab dia punya heat map ni based on ni kan dia punya tonal kat sini kan. Lepas tu maksudnya Q1 sampai Q5 ni mostly are related. Analisis qualitative data boleh? Boleh. Hari tu saya dah share dalam saya punya kami ada sharing baru ni dalam Sekolah Akademi. 15 hari bulan Mac hari tu saya dah ada share. Saya pernah buat heat map ni boleh provide narrative explanation. Boleh? Okay. Explain about the heat map in scholarly way. Contohnya kita cakap so
Tengok dia kata, the heat map visualize the correlation matrix derived from the survey data comprising 26 questions. This graphical representation allow and the areas of the heat map is so on and so on. Contrarily, the areas with the shade closer, weak or no correlation and so on. Okay, alright. So itu adalah berkenaan dengan ChatGPT Code Interpreter. Again, saya kata this is just at a glance, okay? At a glance je, maksudnya kena explore lagi lah. Kalau nak detail lagi ada kursus-kursus lain boleh attend insyaAllah untuk kita explore lagi lah. Tapi I think you yourself also, if you know how to use it, then you can explore it. Kena pandai prompt, betul? Nak analisis sudut apa, betul. Yang tu kita kena guna. Alright. So itu adalah tool yang kedua yang saya share. Satu lagi tool yang saya nak share sebelum saya paskan dekat Don ialah berkenaan dengan kita panggil sebagai Harpa. Okey. Harpa ni sebenarnya dia extension je. Okey. So kalau kita type HARP harpa.ai dia cuma extension kepada Claude dan ChatGPT. Okey. Dia combine both Claude dengan ChatGPT. So apa yang kita boleh buat, kita add Harpa, bukan Hapak. Hapak pun ni lah membantu Prof. paling menarik ni sebenarnya. Okay. So yang penting sekarang ni apa yang kita buat bila kita klik on Harpa, kita kena add to Chrome kita add to Chrome. So bila kita add to Chrome, dia akan muncul dekat sini sebenarnya. Dekat bahagian extension tu, kita katalah contohnya kita pergi dekat saya bawa tuan-tuan dan puan-puan semua, kita pergi dekat Department Statistics lah contohnya kan. Department Statistics. Okay. Dan saya tekan extension ni. Okay. Extension Harpa. Saya klik on this. Alright. And then lepas tu, Harpa ni yang best dia, kita ada stroke button. So stroke button ni dia ada a lot of popular prompts yang kita boleh pilih je, kita boleh tekan extract je sebenarnya dan dia boleh daripada situ kita boleh get all the information yang kita nak. Okay, all the prompts kat sini dah ready dah sebenarnya. Jadi kita tak perlu nak fikirkan prompt yang panjang lebar yang kita nak ni, kita just klik ni and then kita pilih prompt. So sekarang apa yang saya nak buat, saya bawa pergi kat DOSM, okay, Department of Statistics Malaysia ni, dan kita nak extract information kat sini. So saya just pergi kat atas ni. Saya nak extract. So saya pergi kat sini, extract data. So extract data. So dia tanya kita what type of data would you like me to extract, pick or custom option and so on. So saya kata saya nak ni data ni, statistik utama penduduk mengikut negeri. Ni yang saya nak minta dia extract. Okay. Saya tengok dia dapat buat tak, sebab takut dalam bentuk page ni kan, dia dalam bentuk PDF ni mungkin kadang-kadang dia mungkin tak boleh nak baca sangat, dia kena pakai OCR kan. Apa beza Harpa dengan Perplexity extension? Tak pernah pakai Perplexity extension, tapi Harpa I think they have a lot more prompts compared to Perplexity. Kalau Perplexity banyak kepada citation dan research, tapi this one is actually you can do a lot more. Dan dia tak sempat ni, dia sebab dia tak apa, saya bawa pergi Harpa kat tempat lain. Kita pergi dekat hari tu saya bawa pergi kat ni DOSM Brunei, dia tak ni. DOSM Brunei. Sebab DOSM Malaysia ni dia tak friend, dia terus convert kepada ni, dia terus convert kepada apa? Dia terus convert kepada PDF pages tu kan, dan infografik. So tak boleh nak extract data. Tapi kalau contohnya saya bawa kat sini ni contohnya lah DOSM Brunei, Department of Statistics, dan saya bawa pergi kat population. Okay. So saya kata saya minta extract. Saya pergi balik ke Harpa ataupun kita boleh tekan alternate A. So kita kata kat dia extract data. Okay, extract data. So lepas tu saya nak data population 2017 to 2020. Alright. So nampak tak dia terus extract the table tu. Okay. Lepas tu kita cakap kat dia saya nak buat chat lah. Okay.
So apa chart yang saya nak buat? Population 2017 to 2020. 22. Okay. Dia kata chart type nak buat apa? Bar ke line ke semua? Saya kata buat bar chart dah lah. Okay. Okay. So sekarang dia dah bagi dalam bentuk chart lah. Maksudnya kita dekat sini, kalau kita tengok dia dah bagi chart based on the population data, dah terus ada chart based on this. Different year ada chart dan sebagainya. Okay. So kita siap boleh cakap lagi kat dia. Kita boleh kata kat dia, minta dia okay, kita minta kat dia analyze the chart and explain about it. Okay. Ini maksudnya kita boleh kita kata view the chart, dia tak boleh nak view. Okay. Analyze the data extracted and explain it. Dia kata sebab dia tak baca, dia tak boleh tengok data. Itulah kadang-kadang dia tak pandai juga. Okay, tapi kat sini dia boleh explain based on the facts yang kita ada kat sini lah. So that is also one of the thing yang kita boleh buat lah. Alright. Saya suka juga guna yang Harpa ni. Contohnya kalau saya pergi dekat sekolah Google ke, Scopus ke, dia boleh tolong summarizekan information yang saya dapat dekat belah sana lah. That is also one thing yang kita boleh guna lah. Kita punya, kalau nak membantu kita untuk tujuan research kan. Okay. Another thing yang kita boleh buat, contohnya kalau kita pergi kat YouTube. Okay. And then kita nak tengok podcast podcast studio setup. Okay, so saya nak pergi kat sini je, podcast studio setup ni. Dekat hari tu Don lah selalu rajin tengok ni sebab dia nak set up studio podcast. Kind of like your lounge vibe, as you can see from this footage. And then sometimes video dia is too long kan. Kadang-kadang tak sempat nak tengok. So apa kita boleh buat? Kita pergi kat Harpa. Okay. Dan kita boleh type kat sini stroke. Kita boleh cari kat bawah. Okay. YouTube video summary. So kita type enter je. So apa yang berlaku ialah dia akan summarizekan the whole video yang kat sini. Daripada minit ke berapa semua ada. Okay, dia akan bagi kita semua information apa yang summary daripada podcast ni lah. So tak perlulah tengok semua kan. Melainkan kalau kita rasa macam ada part menarik yang kita nak tengok, kita just klik dan dia akan bawa kita direct kepada video tersebut lah. So itu adalah summarize kepada video podcast kita. Okay. Banyak lagi function yang kita boleh guna untuk Harpa. Salah satu lagi yang best ialah Harpa ni kita ada what we call as, kalau tengok sini, kalau kita tekan stroke, okay. Saya escape, saya tekan stroke. Kalau kita pergi kat belah atas ni, kita ada copywriting, kita ada learning, recruiting, and another one is generative AI. So kat sini kita boleh actually klik sama ada AI content detector. Maksudnya kita ada some text yang kita nak tengok berapa persen AI percentage dalam tu. Itu kita boleh guna. And also dia ada AI content humanizer. Maksudnya daripada text tu yang kita very AI oriented, terlalu robotik, dia boleh humanizekan. Dan dia akan menyebabkan AI content detector ni akan kurang. So that is also another function yang kita boleh gunalah dengan Harpa AI. Okay. So setakat itu saja untuk perkongsian saya pada malam ni. Saya nak pass over kepada Cik Don pula untuk kongsikan lagi 2 tool. Don, over to you Don. Dah tidur. Alright, saya share screen dahulu . Boleh nampak tak screen saya? Let me know if you guys can see my screen. Boleh? Alright, so selamat malam semua. So untuk sesi ni saya akan cover in term of the Canva dan Canva AI lah. So
tadi dah perkenalkan diri kan. So saya Don, saya Canva Verified Expert based in Malaysia lah. Ini tak perlu. Ini apa yang kita akan belajar hari ini adalah, so basically we will cover the magic design. So kita pergi satu persatu lah sebab yang ni kan kita tak cukup masa kan. So I just show lah macam mana magic design ni. So magic design ni dia kena pergi Canva, which is Canva Home lah. So macam mana nak guna this tool? Dia kita kena klik dekat sini. Okay, yang ada button hitam ni kan, search bar ni. And then dekat bawah, dekat sini nanti kita akan nampak start from media. Okay. And then we just click this one. Contohnya kita nak guna gambar ni. Gambar daripada Midjourney tadi saya buat. Okay, and then automatically dia akan create a design lah untuk kita. So basically features yang ini dia bantu kita create a design. So kita ada gambar kita, contohnya gambar kita lah kan, and then kita nak create some design. So nanti kita just upload the photo and then dia terus bagi dia guna template apa yang ada dekat Canva lah. Okay, so itu magic design. So basically kita boleh tukar dekat sini. Let's say kalau tak suka gambar tu, mungkin nak guna the QR code yang ni. Okay, pun boleh juga. QR code ni ada dekat Canva tau. It's a new tools, new apps. Okay, and then kita boleh tukar style dia, which is kita boleh tukar color, kita boleh tukar dia punya vibe or theme, and then also kita boleh tukar dia punya apa nama, typography combination dia. Then headline ni kita boleh tulislah headline apa yang kita nak. Okay, so basically headline tu is a title lah, contohnya macam write your topic or idea kan dekat sini. So yang ni dia membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk design dengan cepat lah kan. So tak perlu buang masa untuk design from scratch. Okay, so ini yang pertama. Okay, kita pergi terus kepada yang kedua. Ini yang kedua pula. Kalau yang ini lebih kurang macam apa yang first tadi? Lupa. AI apa yang first tadi? Magic design. Bukan. Bukan. Yang share Gamma. Gamma app. Ada gambar lah. So basically magic presentation ni kita just prompt and then the Canva tu dia akan create a presentation for us lah. So macam mana nak guna? Dia kita boleh pergi home ataupun kita boleh start dari sini pun should be fine lah. Kita start daripada home lah mudah. Okay, so basically magic presentation ni dia memang buat presentation ataupun slide presentation. So kita kena pilih dekat sini presentation and then we just create blank page punya canvas. Okay, putih macam ni. Yang putih ni nama dia canvas. So dekat tepi sini akan nampak magic design. So basically kalau kita buka kepada size slide presentation, magic design tu dia fokus more kepada magic presentation. So we just click this one and then try it out and then kita prompt lah apa yang kita nak, contohnya Malaysian dishes. So nanti dia akan create the slide presentation. Okay. So ini di sebelah kiri adalah your style lah. So your style ni basically all theme yang ada lah. Okay. Ni macam template style apa semua kan. So contohnya kalau kita suka mana yang cantik. This one. Okay. Maybe this one kan. So dekat sebelah kanan. Okay, sebelah kanan ni is dia punya dia punya view lah, view of the presentation. So once kita dah suka benda ni and then we just create a presentation. So dia akan create lah the presentation. Okay, so betul ke Malaysia cuisine kita ada, we have, okay, kita ada introduction. So memang selalunya kalau kita prompt dia akan bagi 10 pages lah. Kalau kita nak 3 pages je, kita kena very specific. Kita kata dekat sana create a Malaysian cuisine tapi nak just 3 pages. So nanti dia akan bagi dalam 3 pages.
Okay, so dekat sini dia dah bagi all the text combination apa semua pun nice, and then in term of design dia pun tengok size dia very consistent apa semua kan, dan ini pun teratur. So dalam design is very good lah benda ni, kemas dia punya slide presentation. Okay. Oh, okay. Using education version yang itu under teachers ataupun under student. Kalau under student dia tak boleh guna. Tapi kalau teachers I think right now dah boleh kot. Dia kena tengok role dia. Kalau kita join under macam join ada team, so yang tu kadang-kadang kita punya role tu as a student. Minta Miss Malaysian food pula. Alright, so once kita dah ada slide presentation ni, if let's say contohnya kita nak kita tak suka in term of dia punya gaya bahasa dia ke, ataupun in term of dia punya penulisan, so kita boleh gunakan Canva Assistant untuk kita rewrite penulisan ni lah. So dekat sini yang ini kita just klik Canva Assistant, ataupun dekat keyboard kita the slash button tu. Okay, and then kita just contohnya nak rewrite, we just click this one, and then dia akan automatically akan rewrite lah. Kalau macam ni terlalu panjang kan, panjangnya, so kita just summarize dia. So yang ini dia dipanggil sebagai Futures Magic Write. So basically Magic Write ni sebenarnya is a integration ChatGPT 3.5. So dia bawa masuk dalam Canva. Okay. Alright. Itu berkenaan dengan Magic Presentation and also Magic Write lah. Can do the first Magic and the first Magic and the I'm not doctor. Just cannot to find this Magic Design Presentation mode. Or maybe ataupun kalau guna education punya dia ada limitation, and then also the free version pun ada limitation juga. So which is dalam I think dalam 50 kali seumur hidup, dan kalau Canva Pro dia 500 kali, every monthly dia akan renew lah. So that's why you guys kena grab the Canva Pro kan. Alright. So the next one is Magic Write, dah explain tadi. So basically Magic Write ni kita just guna the Canva Assistant, and then we just click Magic Write, and then contohnya kita nak tulis apa? Tulis lagu ataupun kita nak so kita just prompt, and then dia macam saya kata tadi is a ChatGPT lah, tapi ChatGPT ni dibawa masuk dalam Canva. Okay. Alright, so itu Magic Write. Dia boleh summarize, dia boleh expand, dia boleh rewrite, and then dia boleh tulis ataupun kita boleh tanya dia some idea lah untuk nak buat penulisan kan. Okay. And then Magic Edit rasanya tak perlu. Ini okay. I think Magic Translate kot. Okay. Alright. So dekat sini saya buka. Alright. So ni kita ada penulisan dalam bahasa English lah kan. And then kita nak tukar dia kepada kita nak tukar dia dalam bahasa Malaysia. So we just klik dekat sini. Okay, kita klik dia. Then select all, and then dekat sini kita pergi apps, and then we just type dekat sini translate. Okay, and then we just click, and then translate from this one kita letak kepada automatically detect lah. And then this one translate to yang ni ada banyak bahasa lah.
Okay, if let's say kita nak ajar anak murid kita bahasa apa, Greek pun boleh, nak tukar bahasa Malay pun boleh. We just type dekat sini and then just enter and then pilih current pages ataupun boleh juga translate all pages. Tapi this one kita kita translate dekat page 8 je. Kalau perasan dekat sini, dia tulis dekat sini ada dekat bahagian bawah ni, dia tulis 500 use left. So this one is a Canva Pro lah. Okay. So yang untuk yang free version dia ada juga tapi 50 kali saja seumur hidup. Kalau Canva Pro nanti dia akan every monthly dia akan revise balik, dia akan top up lah jadi 500 semua. Okay. And then we just click translate, dia akan bertukar. Alright, so itu Magic Translate. Okay, so selain daripada Magic Translate, BitSync ni tak perlu, I think tak relevan untuk education. And then kita ada Magic Text to Image, yang ini ada dekat apps juga. And then we just type dekat sini text to image. Okay, so ini fungsi dia sama macam Midjourney, tapi Midjourney berbayar kan, which is dia ada some pricing plan dia lah. Yang paling murah $10 ke, betul kan? Okay, so dekat sini kita we just prompt, contohnya kita prompt this one. Okay, and then kita boleh pilih style dia, which is kalau kita nak watercolor, kita boleh pilih watercolor. Nak foto, kita boleh pilih foto. And then this one is the aspect ratio, which is dia punya size lah. Okay, contohnya kalau kita nak square, dia akan jadi square nanti. Okay, and then we just create your image. And then dia akan automatically akan create the image. So this one lebih kepada kita guna if kalau kita nak visualize something lah kan, nak letak gambar kan, nak letak visual. Okay, tapi yang ni kalau tanya saya personally, untuk text to image yang ada dalam Canva ni, dia masih lagi tak berapa sharp lah, dia macam tak berapa nak real sangat. So another alternative which is macam contohnya kita ada Midjourney, tapi dia berbayar lah, last time dia percuma. And then the other one is Leonardo AI. Leonardo dia ada yang free version, which is kita akan dapat 500 credit. So yang tu pun dia 24 hours dia akan renew the 500 credit. So maybe the best alternative untuk Midjourney is the Leonardo lah. Tapi sebab hari ni ada satu tools yang muncul dekat Canva, dia baru available dekat Malaysia lah. Okay, dekat Europe dah lama lah kan. So tapi yang ni dia baru muncul untuk pengguna dekat Malaysia, which is yang guna Canva lah. So yang itu dia punya AI tools dipanggil sebagai mana ya? Sekejap. Yang ni kita kena pergi apps. Okay. And then we just type dekat sini Mojo AI. Okay, we just click Mojo AI. And then this one. And then kita paste semula prompt yang tadi. So this one is a prompt lah, kita panggil prompt lah. Everything is prompt sekarang. And then kita pilih style dia, which is kalau kita nak fantastic art, digital art, anime ke, apa-apa ke, and then we just pilih saja. And then ada ratio dekat sini pun boleh pilih. So this one kita pilih mana satu ni, digital art lah and then we just create a masterpiece. Microsoft Designer is free. Mojo AI apps dalam Canva. So benda ni ada dalam Canva and right now is a free lah, dia tak ada guna kredit ke apa ke.
So memang Mojo AI ni is one of the integrated apps dari company lain yang yang collab dengan Canva lah. So in future nanti ada lagi a lot of company yang akan yang ada tools-tools yang guna AI ni akan masuk dalam Canva lah. Contohnya salah satu yang saya tahu yang akan muncul adalah satu company yang dipanggil sebagai Lotifile, which is last time saya ada meeting dengan diorang dan baru saya tahu company tu sebenarnya dia adalah asal dia dari Malaysia tapi dah berjaya berkembang sampai ke US lah. Hebat kan? So macam hebat lah kan, ada company Malaysia dah besar dekat US dah, and it's a big company lah right now. Okay, so this one kita dah dapat kita punya outcome, and then we just click and then we just drag saja. Okay, so gambar yang kita dapat yang ni, so which is lagi sharp lah kan. Okay, so lagi sharp dia, quality dia, sebab saya selalu guna Midjourney. So quality yang ada dalam Mojo AI ni lebih kurang macam Midjourney. Kalau macam yang text to image tadi dia guna stable diffusion. So that one dia dia punya quality a bit itulah. Okay. A bit unstable. Dia tangan pun jari pun jadi 6 nanti. So this one is okay lah for me. Okay. And then other than that kita ada juga selain daripada dapat buat gambar macam ni, okay, so sebenarnya kita boleh juga buat dia jadi okay, contohnya kita ada ni kan, and then kita boleh create dia sebagai QR code, and then we just contohnya kita ambil link ni, okay, ni link Instagram saya. Kalau main Instagram jangan lupa follow tau. Okay, this one we just paste dekat sini the URL. Okay, and then this one, and then we just create masterpiece. Nanti kita akan nampak perubahan dia nanti. So this one dia generate QR code lah, tapi QR code dia very nice. Dan for me kalau orang bisnes ni ada QR code yang macam ni buat, dia akan mampu hook the audience untuk nak scan benda tu. Dia QR code daripada gambar. So if let's say kalau kita buat macam contohnya kita nak buat QR code tapi dia punya dia punya backdrop is gambar bendera ke ataupun KLCC ke pun dia boleh generate juga. Okay, so dia lambat sikit lah. Dia tengah proses. Okay, so kita akan dapat macam ni. And then we just drag tahu bukan klik. Okay, so benda ni kalau you guys scan, cubalah scan the QR code. Lepas tu klik follow tau. Okay, so this one is a QR code lah. Okay, and then other than this one kita ada juga banyak benda lah, which is kita ada Murf AI. Okay, yang ni saya tak nak cover banyak benda tentang yang ni. I think Prof Karim nanti dia akan cover kot. Ni ada Murf AI ni. So this one dia lebih kepada apa kita panggil avatar yang boleh bercakap. Contohnya kalau yang ni kita pilih dia punya voice kan, and then English, and then kita letak some text dekat sini. Hi, my name is Don. Okay, and then kita pilih conversational, and then speed blah blah blah, and then kita Hi, my name is Don. okay, so kalau dengar tak dia punya tu, saya tak share. Oh, ada sound kan. And then we can create dekat design kita. So nanti dia akan automatically ada dalam dah belum. Okay, kita klik dekat sini.
Lepas tu dia akan keluarlah dia punya voice. Kalau nampak di bahagian bawah kan. Ni voice. Ini Murph AI is a voice over. And then the other one is the ID. Yang ni Prof Karim akan cover kan? Betul kan? Okay, yang ni kita boleh generate kita punya gambar sendiri. Saya bagi contoh je lah. So this one gambar kita is a 2D punya gambar yang static tapi kita boleh gerakkan dia. So contoh je, ni kita ada teks kita and then kita boleh upload audio and then dia ada kredit lah dekat sini. Okay, contoh dia lebih kurang macam ni. So nanti dia ada dekat sini. Itu pun Hello, boleh. my name is Don. I am Canva lover. Don, Ya. ada video saya yang saya buat dengan gambar saya dengan suara yang saya clone. Ada situ. Video atas. Ni. My face. Which ni. Yang pelik mulut dia itulah dia. Let's have a look at our first case study, Apple Inc. Welcome to the innovation hub of Apple Inc., where creativity meets technology and simplicity is celebrated. At Apple, innovation isn't just a buzzword. It's a core value, and simplicity, that's their guiding star. Let's peek into the apple orchard of design. User understanding. Apple doesn't just know its users, it understands them like a barista knows your daily coffee order. Extra shot of Okay, so ini adalah DID. So basically DID ni dia ada dia punya website sendiri juga. Tapi kita boleh guna dalam Canva. So Canva ni I would say is a one stop center lah. Dia macam apa, kalau kita pergi kedai apa yang ada semua ada DIY DIY. Bisa DIY. kan, Mr. DIY kan. So dia lebih kurang macam tu sebab everything is here sebab dia collaborate dengan a lot of other apps juga. So other than the ID, kita ada hygiene. So hygiene pun dia lebih kurang macam the ID. Okay. So which is kita boleh pilih avatar kita. And then dia boleh bercakap. Contohnya, okay, if let's say kita adalah cikgu sekolah dan mungkin kita nak buat some Believe in yourself and all that you are. kita Know generate that menggunakan Mojo AI tadi and then kita download dia and then kita gunakan the hygiene ni untuk gerakkan benda ni. there is something inside you. Okay. So other than that, kita ada, I think itu saja dulu kot. Terlalu banyak dah. Kita ada avatar by, ni pun lebih kurang sama juga. It's a voice over. And then kita ada Illustrate. Okay. So this one, Illustrate. So yang ni dia generate lebih kepada macam illustration lah. Okay. Contohnya kita nak tulis cat kan. Okay, and then we just generate. Ni tak connect lagi. Dia kena connect lah. Baru dia akan muncul benda tu. Okay. And then kita ada ini. Ini lebih kepada, this one is cat apps ni untuk kalau if let's say kita nak buat code. Okay. Macam ni kan. Einstein punya code. Kalau kita klik lagi dia jadi lain pula. Dia macam ada senarai code kot benda ni. Ada Jay-Z lah. Okay. So ada macam-macam lagi. If you guys macam berminat nak explore everything sendiri, yang ini pergi sahaja dekat Canva Home. Okay. Canva Home and then just pergi dekat apps. Okay. And then kalau nak cari in term of the tools for design, just klik pada design essential. Dekat sini ada bermacam-macam nanti. So if let's say nanti in future ataupun 2-3 hari ni akan muncul lagi a few of new apps, mungkin dia akan muncul dekat new ni lah. Okay, so you guys boleh cari dia dekat sini. And then ada share and publish, apa semualah. Okay.
So itu saja. I think perlu ke nak share pasal Okey Don, boleh. tak perlu kan? Okey dah. Banyak Okay. dah tu kau share. Kita kena Sebab dah ada. bawa kita punya kita punya apa final speaker. Alright. Okay. Okey, Share. thank you Don. Terima kasih. So so siapa yang rajin tengok Canva tu, yang guna Canva, rajin-rajinlah pergi tengok apps macam-macam. Dan ada banyak AI tools yang kita boleh guna, manfaat untuk kita semua. Okay, so tanpa buang masa lagi, kita jemput star kita malam ni. Superstar. Prof. Okey, terima kasih Dr. Tazli. Dr. Tazli, apa ni, saya tak boleh start video ah? Tak boleh share screen? No, video webcam. Okey Prof. Tak boleh nak ni. Tak boleh nak on langsung. Kenapa ya? Jap. Kejap, saya bagi ni. Kena remove pin jap. Tak. Saya tadi okay, now Prof boleh try kot. Cuba try. Yes. Okay. Wah. Okey, terima kasih Dr. Tazli, terima kasih Don. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So saya nak cepat-cepat ni sebab kita ada banyak masa. Saya akan share screen. Ya. Okay. So malam ni saya akan cover beberapa tools yang Dr. Tazli dengan Don belum cover lagi. Saya ada sediakan satu dokumen di sini. Dan saya akan share dokumen ini sebentar lagi supaya selepas dari seminar ini, selepas daripada sesi ini, semua tuan-tuan dan puan boleh refer semula. So antara yang saya nak cover pada malam ini yang saya rasa sangat berguna untuk personal learning, self learning, dan juga kalau kita nak gunakan dalam classroom for PDP juga, iaitu brainstorming tools. Saya memang suka buat brainstorming ya. To me it is a very good, very powerful way to learn, and also dalam classroom kita boleh gunakan sebagai activity. Ada dua tools yang saya akan share, iaitu Miro dan juga Whimsical ya. Miro ini sangat-sangat popular lah bagi mereka yang banyak menggunakan mind map dan sebagainya, flowchart, macam-macam lagi lah, whiteboard ya. So macam mana nak gunakan Miro? Saya start dengan Miro dulu untuk brainstorming ya. So ini free, kita boleh gunakan free. Ada agak banyak benda yang kita boleh buat dengan free version. So macam ni, this already sign in, saya dah sign in untuk jimatkan masa. So this is how it looks like. Okay, dia ada banyak application yang kita boleh gunakan. So saya create a new board. Okay, kemudian di sini plus sign di sebelah kiri ni ada more apps. So boleh nampak ya, macam-macam benda yang kita boleh buat dengan menggunakan Miro. Tapi di sini saya hanya nak tumpukan kepada mind map. Okay, so saya klik mind map. Ada macam-macam mind map yang kita boleh gunakan. So I just click here. Okay, saya nak brainstorm mengenai apa. So dalam dokumen ni saya dah sediakan untuk menjimatkan masa. Saya nak brainstorm mengenai, ada dua tajuk di sini. Lepas ni tuan-tuan dan puan boleh cuba juga ya. Nanti saya share semua ni. Don't worry. Make our road safe. Okay. Alright. So biasanya kalau kita buat dengan pelajar dalam kelas ataupun secara online, kita boleh share link dengan pelajar-pelajar kita supaya pelajar kita boleh collaborate, dan kita boleh invite pelajar kita untuk brainstorm bersama-sama dengan kita. Okay. So petang tadi pun saya buat dengan pensyarah-pensyarah di UMC set di Cyberjaya ya. Tapi saya gunakan sticky note. Lepas ni saya nak tunjukkan sticky note.
So kita buat let the participant ataupun let the students to do the brainstorm. Kemudian apa yang kita boleh buat? Kita minta AI untuk bantu kita brainstorm. Tengok apa yang pelajar-pelajar kita dapat daripada hasil daripada brainstorming oleh pelajar-pelajar. Apa yang kita boleh dapat dengan AI dan kita boleh compare, kita boleh bandingkan. Okay, so macam mana nak buat? So kita klik yang ini. Oh Allah. Kita klik lebih pula. Okay, Neman. Klik yang ini. Kemudian kita ada menu tambahan di sini. Yang ini ya. Yang ini sekarang ni kalau kita nampak simbol ataupun ikon yang ini maksudnya AI tool di dalam application tersebut. Bila saya klik ini, Miro AI, ada beberapa pilihan di sini. Generate mind map, expand with questions, expand with ideas, expand with topics. Kalau saya pilih generate mind map, secara automatically-nya dia akan create the whole mind map. Kalau kita tak nak begitu, kita boleh pilih okay, expand dengan question dulu, expand dengan ideas ataupun expand dengan topik. Tapi kita akan buat satu-satu, kita tengok apa perbezaannya. Okay, generate mind map. Tengok, magic akan berlaku. Then, so keep, try again, discard. Okay, I want to keep. Okay, so nampak tak? Ini tadi kacau lah. Okay, make our road safe. AI telah bagi kita banyak idea di sini. Okay, education. Okay, dalam education apa kita boleh buat? Enforcement. Apa yang kita boleh buat dalam enforcement? Neighborhood, community involvement. Apa dia? Infrastructure, road design, teknologi. Okay, dan kita kalau kita nak, kita boleh kembangkan lagi. Kita boleh klik atau autonomous vehicles. So kembangkan. Okay, kita nak. Okay, maybe this time kita expand questions. Tunggu sekejap, generating result. Nampak tak tuan-tuan dan puan semua? Power ke power. Okay, autonomous vehicle. So di sini ada 1, 2, 3 berapa banyak? Lebih kurang 7 atau 8 soalan di sini. Ya, 7 atau 8 soalan di sini. Dan bayangkan dalam 1 jam kelas kita boleh just use this mind map to engage our students in a discussion. Ya, so dan kita boleh highlight kalau kita nak, ya, kita boleh highlight yang mana-mana poin yang penting misalnya kita boleh highlight. Okay, then okay, let's discuss ini dulu. Contoh yang dalam kelas. Itu kalau kita buat dengan pelajar-pelajar kita. Tetapi kalau kita nak gunakan untuk our own learning, our own brainstorming, our self-learning, kita boleh brainstorm dengan menggunakan Miro AI. Ya, Miro AI. Okay, that's very quickly, very briefly about mind map. You can explore on your own. Okay. Maybe I can start a new one, maybe another one here. New board. Kali ini saya nak tunjukkan satu lagi. Kali ini dengan menggunakan sticky note. Okay, sticky note. So petang tadi saya buat dengan pensyarah-pensyarah di Cyberjaya gunakan sticky note. Okay, kita nak brainstorm tadi sama juga. Make our road safe. Okay, dan what else can I do now? Saya boleh gunakan so yang ini kita boleh buat secara kolaboratif, kita boleh share the link dengan pelajar. Kita boleh share link dengan pelajar, kemudian pelajar boleh postkan, boleh masukkan their own ideas. So masing-masing akan post the sticky note. So we brainstorm together. Kemudian kita boleh gunakan AI sekarang ni untuk generate a few things. Okay, add similar sticky notes. Nampak tak? Ya, dengan sekelip mata saja
Dengan sekelip mata saja kita dapat hasil brainstorm dengan menggunakan AI. Okay. Okay. So, nampak? Make our road safe. Improve road infrastructure, increase traffic enforcement, implement speed limit dan sebagainya. Kalau kita rasa tak cukup idea ni, kita boleh klik lagi and add similar sticky notes. We have another set. You will get another set. Okay. So, what else can we do now? Yeah. What else can we do now? What we can do now, kita boleh highlight semua ni. Then we can summarize. So there's a summary. Now kita boleh pilih lagi sekali. Kita boleh categorize or cluster by words, by keywords, so that we can see what are the key ideas here dalam daripada banyak-banyak idea yang telah di brainstormkan. So we can use cluster by keywords. So, nampak tak? Ya, nampak tak? Kalau kita buat bengkel ni secara fizikal, kita letak banyak sticky note on the whiteboard, on the board, kemudian kita akan clusterkan, bukan? Ya, kalau siapa yang biasa buat bengkel, apa ni tentu nampak very chaotic lah, ya, which is very nice also. Tapi kalau kita nak buat sendiri brainstorming ni, ataupun buat dengan student, this is how, can you see, very powerful way. So now ChatGPT pula, Miro telah categorizekan all these ideas into different heading or different different topics, and of course this is not muktamad. Kita boleh ubah, kita boleh tukar tajuk dia kalau kita rasa tak sesuai. Mungkin kita nak bagi tajuk yang lebih sesuai untuk kategori ni, kita boleh ubah. Yang ini kalau rasa tak sesuai di sini, kita boleh masukkan di sini. Ini tak sesuai di sini, boleh masukkan di situ, dan begitulah, ya, begitulah seterusnya. Macam best ke best? Yes, best. best. Okay. So, jadi oleh sebab tajuk kita malam ni AI tools at a glance, jadi saya just nak orang kata bagi apa overview saja ataupun very briefly saja. Of course, macam-macam lagi kita boleh buat di sini dengan adanya AI tool yang telah diintegrate masuk ke dalam Miro. Tapi saya sangat suka dua ni. Satu sticky note, satu lagi apa tadi, mind map, ya, mind map. Malam-malam ni lambat sikit. Alright, so dan dengan Miro. Tapi saya nak tunjuk satu lagi tool yang similar to Miro, Whimsical, ya, Whimsical. Whimsical ini juga free, tapi dia boleh bagi kita sampai 3 board sahaja. 3 board, ya. 3 board maknanya dalam satu board sebenarnya kita boleh buat banyak. Tapi the trick is, kalau kita dah gunakan 3 board, kita boleh delete lah yang mana kita rasa dah tak perlu, kan. So we can always maintain the 3 boards. Kita boleh delete satu dan kita boleh generate a new one. Okay, Whimsical, very quickly. Okay, ini saya dah sign in, ya. Dia punya front page-nya ialah seperti ini, front page dia, ya. Ini front page, landing page-nya. Kalau kita pergi ke link ni, saya dah bagi link semua dah, ya. Nanti bila saya share dokumen ni, you just click aja. So this is how it looks like on the front page. Bila kita masuk, bila kita sign in, this is how it looks like. So dia boleh create document, board, wireframe. Wireframe ni orang yang banyak buat design, kan, very useful, ya, untuk wireframe project dan macam-macam lagi. So saya nak create board saja dulu. Ada getting started, example and inspiration, ni boleh tengok lah. Kalau nak tengok contoh-contoh hasil yang
boleh dibuat dengan menggunakan orang tu kalau nak buat flow chart dengan mudah saja ya. Dengan menggunakan Whimsical ni. Saya pun tak explore habis lagi ni. Ya, baru explore 10% baru. Okay. So now I want to create a new board. Okay. Then I want to create a mind map. Okay, mind mapnya tajuk yang sama juga. Make our road safe. Make our road safe. So, nampak tak di sini? Generate ideas. Generate ideas. Magic. Magic. Ya. So, nampak tak? Best ke tak best? Kan? So, kita boleh pergi lagi misalnya di sini, kita generate lagi. Dan begitulah seterusnya. You get the idea. Right? Oh, banyak pula. Okay. Ni macam mana? So, generate lagi. Seronoklah belajar atau menjadi lifelong learner dalam zaman AI ni. Kita boleh gunakan untuk kerja kita boleh gunakan untuk PDP kita. You just need to be creative and figure out how best to use the tool. Okay, the use cases ni ada banyak. Okay, tapi kita pun tak dapat nak sembang banyak in terms of the use cases dan sebagainya ni. Ini basically just to give awareness of what tools are available, apa yang ada, so that you can explore further. Okay, now, so done with mind map or brainstorming tools. So let's go back. Okay, kita dah done dengan yang brainstorming tool, Miro dan Whimsical. Apa lagi saya nak perkenalkan? Yang kedua, presentation tool. Tadi Dr. Tazli dah covered Gamma app. Tapi saya nak skip ini dulu. Kalau ada masa nanti saya akan come back to here. Just I want to share a few tips where we can use combination of ChatGPT dengan cara yang tertentu. Kemudian kita bawa daripada konten daripada ChatGPT masuk dalam Gamma.app. We will get a final product yang boleh dikatakan sangat mantap. Okay. Cara yang Dr. Tazli digunakan tadi pun dah cukup bagus dah. Dah cukup bagus. Tapi kalau nak lagi up another level, nanti insyaAllah saya harap sempat untuk saya tunjukkan. So saya skip dulu yang ini. Kalau tak sempat nanti, you all boleh try sendiri. Ikut saja prompt yang saya dah bagi ini, insyaAllah you will see the result. Okay? Tapi kalau boleh saya nak tunjukkan juga. Okay, video content ni, ini ni mungkin, tapi my favorite video creator dengan menggunakan AI ini adalah Vid.io. Vid.io ni yang bagusnya tuan-tuan dan puan semua. Dia free. Dia almost tak ada limit tau. Dia free, not to say tak ada limit. Tapi you can generate a lot of content. Cuma video resolutionnya terhad kepada 720p, which is good enough. Ya. Kalau high resolution, of course HD 1080p kan. Tapi with 720p is good enough. Again, I will reserve this one dulu. Kalau ada masa saya akan tunjukkan. Tapi saya nak tunjukkan yang ini. Immersive reading tool. Ataupun boleh digunakan sebagai research tool. Tadi Dr. Tazli dah tunjukkan code interpreter. Ya, code interpreter untuk analyze PDF, analyze data dan sebagainya. Kemudian kita boleh gunakan plugin ya, dengan syarat kalau kita gunakan ChatGPT Plus. Tapi mungkin tak ramai yang nak subscribe, mereka gunakan yang percuma. Jadi kalau yang percuma, you don't have access to code interpreter, you don't have access to the plugin. Sebab app yang saya nak share sekarang ni, iaitu Ask Your PDF, is available dalam ChatGPT Plus sebagai plugin. So kita dah bayar ChatGPT Plus, jadi kita tak perlu bayar lagi Ask Your PDF punya plugin. Tapi bagi mereka yang tak ada ChatGPT Plus, what you can do, you can use the free version of Ask Your PDF
Of course, dia ada limit juga, tetapi basically you can use a lot. Ya, saya suka sangat dengan ini sebab really can help me to read any document PDF dalam bentuk PDF, and we can interact with the PDF. Ya, there are several other tools, but I think this is my favorite. So saya nak sharekan my favorite. So what I'll do now, I will go to this website. You can sign up, yeah. You just go and sign up on this website. Saya dah bagi linknya. So this is how it looks like on the front page, on the landing page. Bila kita sign in, this is how it looks like. Very simple. Conversation, documents. Okay. So I want to start a new conversation. So I will upload my PDF. This is my PDF. Just upload, just drag. So a small PDF. It can be research paper. It can be, well, it can be any document lah dalam bentuk PDF. Okay, now automatically first thing dia akan summarize. Dia akan summarize the PDF. Okay, what's in the PDF? Kita buka PDF ni. Okay. 2022 year in review, the new normal that wasn't. Okay, ini ada banyak data dalam ni. Ya, ini tentang data statistik MOOC, Massive Open Online Course bagi tahun 2022. Ya, 2023 belum keluar lagi. It's quite a long article dengan data-data statistik yang banyak. So kalau baca ni mengantuk jugalah, kan? Okay, it's quite long. Banyak data di situ. Right, so kita masukkan ke dalam as your PDF tadi, dia akan summarize. Kemudian kata, okay, here are 3 possible questions you can ask me about the document. Dia bagi kita 3 soalan ini. Dia extract daripada konten PDF tadi. These are the 3 questions yang mungkin membantu kita mendapat overview of the content. Okay, memberikan kita intipati or the essence or the gist of the content. So kita boleh just click here, okay, and then okay, dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Okay, wow. Soalan yang dipilih di sini adalah soalan yang betul-betul basically highlight the key points dalam laporan yang panjang tadi tu. Okay, so ini dia. So kalau nak kita pergi kepada soalan yang kedua, kita klik. Okay, itu soalan yang dia sendiri buat. Okay. Kemudian kita boleh now berinteraksi dengan PDF ni, tanyalah apa yang kita nak. Okay, untuk menjimatkan masa, saya juga ada type soalan-soalan yang saya nak tanya supaya kita boleh jimatkan masa. Okay, how does the pandemic? Okay, ini soalannya. How does the pandemic affect the online learning program? Okay, mari kita tengok apa respon dia. Itu dia. Power ke power? Ya, Dr. Tazli, power ke power? Okay. So, Power. Power, ya. Kita tanya soalan yang kedua pula, ya. Kita tanya pula soalan yang kedua. Okay. What are the crucial issues, critical issues facing the online learning program daripada report tadi? Itu dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, saya boleh ambil ni, saya boleh prepare my presentation easily. Of course lah, kita nak check lah dulu kan. Okay. Cuba tanya soalan yang ketiga pula. Compare the performance of Coursera and Udemy. Siapa yang biasa dengan Coursera platform, Udemy platform kan? Kita suruh dia compare. Macam kita buat soalan kan, compare and contrast. Kalau kita buat dokumen tadi menjadi sebagai satu bahan tugasan kan, kita boleh buat perbincangan dengan pelajar dan tengok apa yang analisis yang dibuat oleh PDF ini, dan kita boleh buat itu sebagai bahan perbincangan di dalam kelas kita. So many things yang kita boleh buat, ya. Just be creative and use the tool, leverage the power of the tool, harness the power of the AI to facilitate, meringankan beban kita untuk menyediakan bahan-bahan PDP ataupun paling tidak pun for our own self learning. So ada dua tu, ya. Ada for our own self learning. Kita pergi soalan yang terakhir. What
the future looks like, or what is the future outlook for online learning. Dan kita boleh teruskan berinteraksi dengan PDF dokumen ini dengan menggunakan Ask Your PDF, and we can learn more and more and more. We go deeper and deeper into the content of the document. So that's what the content engagement with the content really dive deep into the information, and we get a deep understanding of the article or the document for the purpose of our own learning. We really digest and dissect and decipher the content, ataupun kalau kita gunakan ini untuk PDP dalam kelas, macam-macam juga yang kita boleh buat. Ya, okey, berapa? Pukul 10. Berapa minit lagi saya ada? How long lagi saya ada, Dr. Tazli? Lagi 5 minit? 15 Oh, 15 minit lagi? boleh. Okey, dia laju sangat kot saya ni. Alright. Okey, sebab nak cover sebanyak yang mungkin. Okey, satu lagi saya nak share. Ini my favorite. Actually, dokumen yang saya sediakan untuk saya share sebentar lagi ni, yang saya sekarang ni banyak gunakan, ini adalah Notion, ya. So, ini menjadi satu app yang saya gunakan setiap hari lah. And this is how it looks like when you share, ya. So, saya akan go to my Notion. We'll create a new document here. So, click OK. Just testing, create. OK. Apa yang saya nak buat? I just press a space bar here. So I get long list of things that I can do. Ya, itu dia. List some ideas on innovative teaching. Give some guiding question on ini. Okay, apa lagi? Summary, action item, custom block, create a script. Okay. Buat poem boleh, to-do list, meeting agenda, pros and cons, job description, macam-macam ada, ya, macam-macam ada. Okay, what I want to do now, kita okay, write and outline for ada dah tadi, okay, for 1,000 word blog article title making road safe. Okay, tengok apa dia bagi kita. Making our roads safe and outline. Okay, dapat dah. Okay. Okay, kita pun semak lah. Semak. Okay, bagus. Semuanya bagus. Okay, semua bagus. Kita proceed. Okay. Why not this one? Kita kembangkan. Explanation on why road safety is important. Kita highlight. Ask AI. Suruh dia make longer. Dia pun make longer. So, kita tengoklah ini. Kita baca bagus, kita bagus. Tapi pendek sangat. Okay, continue writing. Okay. Okay. Itu dia. Nak suruh dia continue, boleh juga. Kalau kita puas hati, kita kata insert below. Tu dia. Dah dapat konten dah untuk bahagian ini. Okay. Okay. Untuk bahagian ini pula. Current road safety. State of road safety, statistic of road accident and fatality dan sebagainya. Okay, kita kata make longer. Okay, kalau nak suruh dia sambung. Kalau tidak, kita insert below. Dan begitulah seterusnya, satu-satu kita buat apa ni, dan akhirnya kita akan dapat satu artikel yang lengkap. I know what you are thinking. Wah, kalau macam ni, akhirnya kita akan jadi dumb lah. Ya, our thinking, we are not thinking dan sebagainya. So I don't want to argue on that. I don't want to debate on that. I'm just showing and how you're going to use it. Terpulanglah, ya, terpulanglah kepada diri masing-masing. Ya, my practice, ya, bila saya buat dokumen dan sebagainya. So what I normally do, kan, macam ni lah. Okay, this one saya sudah kembangkan. Kemudian tengoklah
Dan kita rasa sesuai tak sesuai kita boleh ambil, kalau tak nak kita boleh ni delete dan kita boleh buat lagi atau kita ubah sesuai saja kandungannya, but we have the actually really facilitate a lot of things and make our work faster. So it's all about increasing the efficiency and productivity. Okay, right? So kalau tak suka kita buang, kita boleh ulang lagi. So that's very briefly AI in the application called Notion. And the best part dalam Notion ni kita boleh buat macam website ya. Don tanya tu Prof, Ya. 30 USD monthly punya plan ke tu? 30 ke? Taklah. Ke Prof bayar 10 je? 10 je kot? 10 je Don? 10 je Don. 10 je. 30 tu kalau 3 orang. Saya bukan orang kaya Don. Okay. Tapi memang yang ini pun saya bayar. Tapi yang free punya masih boleh gunakan AI. Tapi hanya dalam sebulan ke dalam seminggu ke dalam sehari, saya tak ingatlah. Kita hanya boleh gunakan 25 ke? 25 query ya, kita queries ya. Tapi saya tak pasti Betul Prof. ke sebulan ke seminggu, saya ingat Dia ya. dia limited, dia ada limited. Dia ada limit kan. Ada limit, memang ada limit. Kita orang tengah excited tulis macam-macam, tengok-tengok alah kena bayar. Yang free pun boleh tapi ada limit lah kan. So kalau if you are not a really very heavy user, gunakanlah yang free pun cukup lah. Tapi bila you start guna yang free tu, lama-lama you rasa bagus betul lah, akhirnya you akan tertarik untuk subscribe. Okay, tapi jangan salahkan saya pula nanti. Ini apa dia, sebab saya dah tunjukkan ni, you kata ini Prof Karim lah kan. Okay. So yang best ni saya suka apa tahu, bila saya banyak gunakan untuk bengkel apa semua kan, saya prepare everything ni untuk peserta. Tapi saya suka cantik, saya masukkan apa ni, cover elok-elok kan. So saya gunakan kadang-kadang gunakan Midjourney kalau tak dapat gambar yang cantik-cantik, saya gunakan Midjourney dan saya upload kat sini. So become very nice document. Dalam ni pun saya boleh insert apa sajalah, kalau gambar ke apa ke yang saya nak ya. So in the end it become like a document, proper layout. And it's very, very easy, very fast to create one. Yeah, to create one. Just like the module yang ataupun dokumen module yang saya sediakan untuk yang inilah malam ni. Ya, ini dia. Okay, ini gunakan Notion lah. Ini gunakan Notion. Okay, done. Okay, now very quickly, saya nak tunjuk something on using Gamma.app dengan ChatGPT. Okay, so this is my workflow. Ini my workflow. I'm sharing with you my workflow. Saya gunakan ChatGPT dulu. Okay, so saya akan copy je prompt ni. Dan saya pergi ke, saya create new. And saya pilih text to transform. Tadi Dr. Tazli dah tunjukkan. Okay. Now, untuk provide instruction, dia boleh pilih educational, professional, ataupun kita boleh karang sendirilah. So, saya suka yang ini, professional. Kemudian, add or paste in content. Okay, ini yang saya buat sebelum ni. So, what I can do now dalam ChatGPT, I go ChatGPT dulu. Okay. Kredit Prof lagi banyak. Nampak kan? Nampak ke tadi? Oh, Nampak. Okay, ribu-riban ya. Ribu-ribu. Okay. So, tadi saya dah copy prompt tadi daripada daripada sini tadi, saya dah copy promptnya. Okay, saya pergi ke ChatGPT, saya paste. So apa dia? You are an expert consultant on environmental sustainability. Ini tajuk dia. And green technology. Okay. You are tasked to present a proposal and pitch a project. Sibuk lah benda ni. To a government agency. Write a video script. For a PowerPoint presentation. Title. Kita bagi title dia siap-siap. The content should include the what, the why, and the how. Yang ini tak semesti beginilah, tapi you tell ChatGPT what exactly you want, some of the
important point you want in your presentation, supaya you get what you want more precisely. Yeah. Kemudian include a conclusion and call to action. Use a maximum of 10 slides. Yeah. Okay, great. All right. So, apa pula dia? Lain pula dia Dia bagi kod. bagi code pula. Okay, stop generating. Kadang-kadang dia pening juga. Ya. Ha. Kita ulang lagi sekali. Regenerate. Pula dah. Okay, tak apalah. Kita try yang baru. Kadang-kadang dia pening. Dia jadi lain. May please only one message. Please allow any other responses to Ada orang tengah pakai, Prof. Anda share dengan siapa-siapa ke? Ada tadi saya tak share. Sampai saya refresh balik. Ya. Come on lah ChatGPT, jangan buat malu. Kalau saya kalau tengah dapat mesej itu saya terus text Don tengah pakai ChatGPT ke? Okay, now it's good. Okay. Okay. Slide 3. Slide 4. Okay. Dia yang bagusnya, bagus ke tak bagus? Baguslah. ChatGPT ni, kita buat benda prompt yang sama beberapa kali, kita akan dapat result yang berlainan. So, ada bagusnya sebab ini trik dia ya. Kita boleh buat 2 atau 3 kali dengan menggunakan ChatGPT dan juga Gamma.app. So we will get 3 different presentation. So what you can do, you can combine yang mana you can get the best from the 2 or 3 presentation. Okay, now dah dapat ni. So what I want to do now, okay, I'll go to back to the second, back to this one, second prompt. Okay, yang ini optional. Selalunya kan kadang-kadang the first round untuk ChatGPT, dia bagi kita content, dia bagi kita point, tapi kadang-kadang dia tak good enough, not strong enough. So kita kena perah otak dia. So kita boleh bagi prompt seperti ini. I want you to act as a harsh critic of yourself. Look at the previous output and improve them. Then give me the final script. Yang ini kalau kita buat, from my experience, from my observation, they always will give you better response. Ya, tapi malam ni saya nak skip because nak jimatkan masa. Okay, now I want to just go to the third one. Please list the most important highlights per slide so it fits on the presentation slide. So I go back to ChatGPT, put the prompt here, and now kita nak ChatGPT bagi kita slide by slide dalam bentuk bullet point. Yang ini nanti kita copy masuk dalam Gamma. Gamma akan kembangkan poin-poin itu menggunakan dia punya own AI dan dengan gambar-gambar yang relevan. So kita akan dapat satu presentation yang more or less menepati cita rasa kita atau apa yang kita nak. Ya. Okey. Apa lagi from yang ketiga, copy the final output. Ini tak payahlah. Ini instruction. Ini. Okay, please. Okay, cukup ya. Cukup. Then what I do now, I will copy the output yang terakhir ni, ya. Yang ni, slide by slide ni dengan bullet point-nya. Copy saja di sini. Copy. Go to Gamma.app. Then tadi saya dah pilih ni professional. Okay. Paste. Cuma tak ada tajuk. Okay, tajuk dia, I go back to ni. Tajuk dia tadi. Tajuknya Green Technologies and Solid Waste Recycling. Okay, yang ini kita delete. Okay, now done. So solid slide 7, 8, 9, 10 yang ini okay, delete. Of course kita kena semak lah kan. Kita kena semak, yang ini just untuk demo, so kita anggap semuanya okay. Okay. Kalau perlu kita tambahlah apa-apa point yang kita rasa nak, kita boleh tambah di sini. Kalau dah okey semua, kita generate. Tapi dia akan makan 40 kredit saya. Tak apalah, saya berkorban untuk banyak kredit tu. tapi saya tak nak share referral link saya sebab Dr. Tazri dah sapu semua dah tadi. Okey.
Okey, dan pilih tim ya, pilih tim. Okey, malam ni saya nak pilih tim apa? Saya nak pilih tim apa ya? Ini kadang-kadang memilih tim ni dia apa orang kata, saya kadang-kadang tengok ni nak pilih ni rambang mata ya. So, okey, kita pilih je lah yang ni. Okey. Alright, so continue. Tu dia. Let's look at the magic. Ding 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 ding. Oh, lama. Best ke best, ya? Okey. Kita tunggu dia generate sampai habis dengan konten-kontennya. Dan to me, I find this way lebih memberikan kita hasil yang lebih mantap. Dan kita perlu banyak buat perubahan ya. So, okay. Conclusion and call to action-nya. Oh, okay, belum siap lagi. Okay, call to action. Dah, siap lah. Siap dah semua. Okay. Itu dia. Tapi kurang mantap lah. Kurang mantap. So, tak apa. Saya dah tunjukkan 2 contoh yang saya buat semalam. Yang ini lagi mantap saya rasa. Ini yang pertama saya buat semalam. Ini yang kedua. Kita tengok yang ini. Tajuk yang sama. Ya. Ini saya buat semalam. Test. Ya. Tak ada ubah apa-apa ni. Saya tak ubah gambar dia, apa semua tak ada ubah. Of course kita boleh ubah lah kalau tak sesuai kan. Tapi ini just nak tunjuk apa yang kita dapat off the shelf lah orang kata. Off the shelf maknanya apa yang dibagi itu kita ambil. Yang last kali yang ini saya nak tunjukkan the same prompt tapi hasil yang berbeza. Ya, the same prompt tapi hasil yang berbeza. Ini gambar dia lagi cantik yang dipilih. Itu sebab saya kata kita boleh cuba 2 kali sekurang-kurangnya atau 3 kali kalau kita ada banyak kredit kan. Dan daripada situ kita boleh mix and match, kita boleh download ni semua sebagai PowerPoint, kemudian kita ambil mana dia? Export sebagai PowerPoint, kemudian daripada kalau kita buat 2 atau 3 apa tadi kita ambil lah. Slide ni, kita dapat akhirnya satu hasil yang sangat mantap. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua, saya tak sempat nak tunjukkan video ni. Yang ini kalau saya perlukan at least 15-20 minit ya. Tapi you all boleh explore sendiri. Ada banyak video tutorial di dalam di YouTube. Semua saya nak tunjukkan apa yang ada dalam vid.io ni. Ya. Apa yang ada kalau kita pergi home. Ini tengok video-video yang saya dah buat ya. Nak tengok tu boleh tengok dalam channel. Tadi saya dah share channel YouTube saya. Ini semua hasil-hasil yang saya buat dengan menggunakan vid.io kebanyakannya lah. Nampak lah. Saya dah share tadi link dalam chat tadi. Mungkin saya boleh sharekan lagi sekali. So ini semua video-video yang saya hasilkan dengan menggunakan vid.io. So dalam vid.io ni kita ada template. Kita nak buat TikTok video boleh. Kita nak buat YouTube short boleh. Kita nak buat ni kita gunakan je template ni, nanti kita boleh tukar semua konten dia, kita customize ya, macam-macam ada. So yang best ni kan saya tunjuk sikit je 2 minit. Katakan kita buat recording ya. Buat recording, so kita boleh pilih kamera, audio. Ini kalau nak buat audio saja tanpa, ini pun ada contoh dalam saya punya YouTube channel. Screen ini. Okey, tak apa, kita pilih yang ini. Okey. Kemudian nampak di bawah ni. Halo. Nampak ya? Okey, di bawah ni prompter. Okey. Yang bestnya prompter ni sama ada kita type sendiri, kita punya skrip, ataupun ada AI kat bawah tu tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, kata write a script on this title. Title dia apa? Making our road safe. So, Prof kalau jual jadi salesman software ni laku lama dah. Tazli, untuk makluman, saya punya
kerja saya yang pertama selepas grad adalah jurujual buku ya. Jangan main. So, dah dapat skrip ya. Tak karat. Dah dapat skrip. Okey, saya akan create, saya boleh adjust kat sini, nak laju, nak perlahan, nak kura-kura atau nak R6. So kita boleh adjust kat sini. Okey. Kemudian kalau saya nak start record, saya boleh start record. 3, 2, 1. Hi there, fellow road warriors. Today I want to talk to you. Kita boleh adjust pakai mouse punya mouse wheel. Ataupun kita boleh play. Saya suka control dengan mouse wheel ya. I want to talk to you about something that affects each and every one of us. Mata saya tengok skrip. Saya tak tengok kamera. Tapi nanti dengan menggunakan okey, saya pun baca-baca. Now you might be wondering why. Okey, habis. Kemudian stop. Okey. Kemudian, okey, saya boleh play dulu, tengok okey tak okey. Kemudian, okey, dia tengah upload. Kemudian saya boleh klik edit. Saya boleh klik edit. Now, first thing saya nak buat, saya nak betulkan mata saya supaya mata saya tengok mata saya tengok, kononnya tengok kamera ya. So, dengan menggunakan ini semua AI lah ni, eye contact. So, kita klik eye contact, dia akan, kita tengok, tunggu sekejap ya, 2 minit lagi. Nak tengok macam mana hasilnya. Sekali mata saya tengok ke bawah, tapi bila dia dah buat correction nanti, tak apalah, you get the idea. Bila aku dah siap tu nanti, bila saya play the video, mata saya nampak macam tengok kamera kat depan. Dan I can clean the audio. Clean audio ni very powerful ya. Walaupun ada bunyi kipas, bunyi apa, bila saya klik clean audio, saya dapat much clearer audio without any noise. So macam-macam lah. Saya banyak lagi nak cerita ni, tapi vid.io yang bagusnya tuan-tuan dan puan semua, untuk yang free version you can do a lot. So sign up now. Saya tak ada referral link. Okay. And explore. Tengoklah, kalau perlu anything you can ask me through Facebook ke apa ke ya, don't worry, tapi ada banyak tutorial dekat YouTube. So wah, cukuplah. Okay, back to you Tazli. Thank you Prof. Thank you. Alhamdulillah tu, that's why kita masukkan kita punya superstar berbaloi walaupun lama masuk. Ada beberapa soalan sikit Prof. Ada yang tanya pasal content daripada Notion, boleh apply copyright tak? Satu. Notion, content daripada Notion. Maksudnya kita dah generate content daripada Notion, lepas tu nak apply copyright. Oh, now there's as far as copyright is concerned on AI generated content, it's still a contentious kind of. There's no clear cut yet. Tapi the general opinion is considered original. That's the general opinion. But of course, macam tadi saya kata, still a contentious issue. There is no clear cuts. There's no black and white. There's some gray area. Tapi I would say that the majority of the the views mengatakan bahawa is considered original. So meaning that tapi sama ada kita boleh apply copyright or not, I think kita punya my IPO, Malaysian Malaysian Intellectual Property Office, I don't think they have a guideline yet, or I don't think they are sure they are really boleh kata okay you boleh ke tak boleh nak copyright itu. I'm not sure, you have to ask the. Not yet well versed Not yet well versed. Ramai lagi yang belum well versed dengan even lawyer, intellectual property lawyer pun masih lagi pening kepala kata ini macam mana. Okay, Don, boleh share before kita end the session, saya nak minta Don share satu video sikit, lepas tu ada few things saya nak share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan, program-program yang kalau nak belajar lagi detail. So Don boleh share video tak Don? So make sure you bookmark. Okay, habis masak.
Okay, thank you Don. So tu teaser kami baru dapat siapkan. Prof dah cakap lama dah. So alhamdulillah kali ni dapat berjaya juga dapat dapat buat. Lepas dah ada kata alhamdulillah ada staff baru guys. Okay. Dr. Tazli, Ya, ya. saya lupa tadi, saya dah share dalam chat Ada link notes, kepada my nota tadi. Okay. Nanti Don tolong share copy notes tu Don. Letak dekat ni lah, dekat dekat Facebook. Nanti orang tu tunggu nota dekat tu. So saya nak share sikit lagi. Ada beberapa lagi program. So malam ni dan we are tick with this one. This one is free for all. So insyaAllah nanti minggu depan kita ada program dengan Don. Yang ni kita postpone ke 23 bulan. Lepas tu esok malam kita ada program dengan Dr. Syarul Mizan. Yang ni kalau siapa nak belajar buat board games, nak buat board game guna AI. Yang ni Dr. Syarul Mizan akan share malam esok. Ada sharing malam esok. Dan Cikgu Goh minggu depan on Saturday pagi berkenaan dengan game based learning. Cikgu Goh ni baru ni menang Cambridge Teacher Award. And then he use a lot of Minecraft and so on lah dalam dia punya innovation kan. So these are 3 program yang kita akan buat online dalam bulan ni. Lepas tu kita akan release juga program-program webinar untuk bulan 9 nanti. So kalau saya nak galakkan semua boleh join Scholar Academy. Boleh klik, yang belum join lagi boleh klik www.scholarmalaysia scholarmalaysia.com. Klik join Scholar Academy. Boleh masukkan kupon kod Tazli Scholar jadi boleh dapatkan boleh dapatkan diskaun jadi RM199 sahaja lifetime membership. Lifetime membership RM199 sahaja. Tapi at the same time, kalau siapa nak attend program bersemuka, kita ada juga program bersemuka plan hujung bulan ni. Satu ialah dengan Cikgu Min, nak belajar project based learning with Made Easy with generative AI. Program separuh hari, 9 sampai 1. Okay. Yang ini kalau nak detail sign up akan ada dekat Facebook page Sekolah Malaysia ataupun di Facebook page saya ataupun Don. Canva, ini Don akan buat untuk educators dari 30 hari bulan Ogos 2023 dan insyaAllah saya pulang sekejap dari Brunei pergi singgah ke Malaysia, jadi sempatlah buat program 26 hari bulan daripada pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang. Kalau nak belajar buat video, AI video, my first AI video hands-on workshop, daripada macam mana nak buat skrip video, macam mana nak clone suara, macam mana nak buat video AI dan sebagainya. So kita akan cover pada hari Sabtu 26 hari bulan. Okay. Untuk anak-anak juga ada pada musim cuti sekolah ni. So kalau yang berminat 27 Ogos ada program pagi video editing gunakan Canva. Kalau dia nak sambung sampai ke petang ada program master slide presentation skill with Canva sampai ke petang. Kalau ambil dua-dua ada combo, ada dapat ada diskaun lah kalau ambil dua-dua program ni untuk anak-anak umur 9 hingga 15 tahun. Okey, 16 pun boleh lah, tak kisah. Dan kita ada program Doodle ni tapi kita tangguh yang ni 2 September jadi 9 September insyaAllah. Dia ada week lah. Program Doodle dengan Cikgu Firdaus. Nanti poster detail kita akan share kemudian. Okey, so setakat tu saja yang guna kod Prof Karim. Tu guna kod Prof Karim pun boleh. Okey, so setakat itu saja yang saya nak kongsikan untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan yang berada di sini dan juga berada di Facebook. Facebook pun kita ada dekat dalam 30 orang. Kat sini pun tadi dalam 100 orang lebih. So thank you very much insyaAllah. So hopefully that all of you benefit from the sharing today, and hopefully kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang insyaAllah. Take care everyone. Okay. Terima kasih banyak-banyak Prof. Assalamualaikum. Have a nice weekend. Thank you very much. Thank you Don. Don, boleh share chat nanti Don. Download this save the chat Don. Boleh share nanti Alright. Chat. Boleh save kan? Saya tak sempat nak tengok. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, jom tidur. Jom. Okay. Okay, bye.